Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita telah masuk ke teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam siri yang ketujuh daripada 12 siri teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa panah tak? Panah ke? Sekejap. Sekejap kita tengok balik. Nak kena aircon belakang tutup tu. Sekejap . Seperti mana yang saya katakan tadi, kita masuk ke teguran yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun telah kita ketahui ayat-ayat itab ataupun ayat-ayat teguran Allah kepada Nabi bilangannya banyak dan khilaf yang menyatakan ini adalah ayat itab ataupun tidak. Tetapi buku yang dikarang oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah yang tajuk Itab Rasul fil Quran Tahlilun wa Tawjihun memberikan 12 ayat yang mana diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai cara untuk menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita bincangkan dalam siri yang pertama, bahawa Nabi tidak melakukan apa-apa kesalahan yang mendatangkan dosa kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kapasiti Nabi adalah seorang nabi, di atas kapasiti Nabi adalah seorang insan, dan Allah Subhanahu wa taala mengkehendakkan Nabi membuat satu keputusan yang terbaik. Dengan kata lain, kebanyakan ia adalah berkaitan dengan ijtihadat, iaitu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di antara siri-siri yang telah kita bincangkan sebelum ni, Nabi membuat ijtihad dalam ijtihad politik yang sangat besar, sama ada nak membunuh tawanan perang di dalam perang Uhud, di dalam perang Badar ataupun tidak, yang mana kita telah bincangkan, yang mana ada pandangan Umar, ada pandangan Abu Bakar. Pandangan Abu Bakar sangat lunak, memaafkan dan menawarkan mereka memberikan kita panggil istilah fida, memberikan fidyah, iaitu membayar 1000 dirham, dilepaskan ataupun memberikan pendidikan, dengan kata lain membaca, menulis dan sebagainya, dan dilepaskan. Itu pandangan Abu Bakar. Pandangan Umar pula menyatakan bahawa lebih baik kita membunuh, sebab asal mereka datang kepada kita memang mereka datang untuk membunuh. Maka kita tidak ada pilihan sama ada kita terbunuh ataupun kita membunuh mereka. Waktu perang tak boleh nak fikirlah. Waktu perang memang kena bunuh. Kalau tak kita bunuh mereka, mereka akan bunuh kita. Maka akhirnya pandangan Nabi, pandangan Abu Bakar As-Siddiq yang nampak lunak, dan Abu Bakar sendiri menyatakan kepada Nabi, innahum ashiratukum, sesungguhnya mereka ini adalah ahli keluarga kamu sendiri. Takkan kita nak bunuh
kita ampunkan mereka la'allahum yahtadun, semoga mereka diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirnya Allah masuk campur dalam urusan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surah Al-Anfal ayat 68 sampai 71. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya keputusan yang diambil adalah keputusan Umar Al-Khattab, iaitu membunuh terus tawanan perang. Kalau kita nak detailkan lagi, boleh tengok pada siri yang pertama. Ada 8 sebab Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan kenapa Nabi mengambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq, dan pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak salah. 8 di antaranya sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat syura, buat mesyuarat. Allah Taala kata wa amruhum syura bainahum, buatlah mesyuarat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mesyuarat, dan pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah pandangan mesyuarat, dan pandangan tersebut adalah pandangan majoriti. Maka pandangan yang Nabi ambil, pandangan itu adalah pandangan majoriti, dan pandangan Abu Bakar juga adalah pandangan untuk kita menambahkan kewangan, sebab pada waktu itu memang kewangan sangat penting untuk menjalankan dakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Kemudian pandangan apa sebab yang lain? Sebab-sebab yang lain ialah adik-beradik sendiri. Maka yang berhadapan ataupun yang menjadi tawanan perang ialah bapa saudara Nabi sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang menjadi tawanan perang ialah abang kepada Ali sendiri, Talib bin Talib, kan, abang sulung dia. Yang menjadi tawanan perang adalah adik-beradik sendiri di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang Muhajirin dan Ansar bergabung lawan siapa? Lawan Quraisy, lawan adik-beradik Muhajirin sendiri. Dan itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan Nabi tidak membuat apa-apa kesalahan, cuma ijtihad Nabi, di antara ijtihad yang Nabi buat, pandangan-pandangan yang diberikan, ada pandangan yang sahih, pandangan yang sahih, tetapi di sana ada pandangan yang lebih asah. Di sana ada pandangan yang patut diberikan prioriti pada waktu tersebut. Begitu juga dengan Nabi SAW. Saya tak ingat siri yang keberapa kita bincang sebelum ni. Nabi SAW ditegur kerana Nabi telah mengharamkan madu ke atas dirinya. Ada riwayat yang lain yang menyatakan Hafsah tak puas hati dekat Nabi SAW sebab Nabi telah mengadakan hubungan dengan Mariyah Al-Qibtiyah di rumah Hafsah. Tapi kita itu kita cerita detail dalam bab madu. Maka Nabi SAW telah ditekan oleh oleh siapa nama? Hafsah dengan Aisyah. Telah merancang apabila Nabi selepas asar, Nabi balik daripada rumah sahabat-sahabat, dan Nabi selepas asar Nabi akan apa? Nabi akan ziarah sahabat, dan semua dia menjadi satu kemestian kepada Nabi. Lepas pada asar je Nabi akan pergi ke rumah isteri-isteri baginda satu. Dan di antara rumah yang Nabi pergi adalah rumah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, apabila Nabi pergi rumah dia, dia akan bagi madu. Madu ni isteri lain tak bagi, kecuali Zainab je. Yang menyebabkan Zainab ni special sikit. So madu Zainab tu telah memberikan penangan kepada isteri-isteri yang lain, termasuk Hafsah dengan Aisyah. Yang mana Hafsah dengan Aisyah bercerita, sebab kita cerita itu Hafsah dengan Aisyah rumah mereka berhadapan. Buka pintu rumah Hafsah tu, buka pintu rumah Aisyah, depan tu adalah pintu rumah Hafsah. So mereka ni selalu bertemu, yang mana akhirnya berbicara, kan, kalau istilah sekarang membawang, kan, membawang. Cerita pasal apa? Cerita tentang Rasulullah ni, suami kita ni pergi rumah Zainab. Zainab bagi madu spesialnya. Apa kata kita rancang supaya Zainab stop bagi madu? Maka mereka merancang buat apa? Mereka merancang apabila mereka merancang sama-sama meletakkan satu standard soalan kepada Nabi. Kalau Nabi datang ke rumah salah seorang daripada kita tanya Nabi, akalta maghafir ya Rasulullah, kamu makan maghafir ke? Maghafir ni sejenis tumbuh-tumbuhan yang dalam dia ada cecair, yang macam madu juga cecair tu, tapi dia manis, tapi bau dia masak.
Dan Nabi kita tahu, Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak suka benda-benda yang membusukkan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka bila pergi ke rumah Aisyah, Aisyah tanya, akalta maghafir? Rasulullah kata, la. Rasulullah tak lah, sebab aku baru lepas minum madu rumah Zainab. Kemudian lepas pada pergi rumah Aisyah, pergilah rumah Hafsah. Soalan sama ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mempunyai apa-apa kita kata hidden agenda, ataupun dia rasakan mereka ni rancang sesuatu ni, ataupun mereka ni nak tekan aku ke. Tak. Apabila pergi rumah Hafsah dengan penuh sangka baik, Nabi macam biasa pergi, dan Hafsah tanya, akalta maghafir ya Rasulullah? Soalan sama, kamu minum maghafir ke? Nabi pun perasan, mulut aku ni busuk ke? Sebabkan macam tu, Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, aku mengharam ke atas diri aku untuk makan madu selepas ini. Dan Nabi bagi amaran kepada Hafsah, sebab Nabi nak jaga hati. Mungkin nak jaga hati Zainab, mungkin satu. Yang kedua, kemungkinan ialah apa? Kemungkinan tak nak benda ni tersebar. Yang Nabi SAW kata, dia mengharamkan kepada dirinya madu. Maka Nabi kata dekat Hafsah, la tukhbiri dhalika ahad. Jangan kamu, wahai Hafsah, kamu cerita kes aku ni, aku kata aku tak nak minum madu ni dekat orang lain. Jangan cerita. Yang ni aku dengan kamu je. Hafsah, takkan dia tak cerita kat kawan baik dia, sebab mereka rancang dia orang. Maka dia cerita ke Aisyah. Allah Subhanahu wa taala masuk campur. Dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala masuk campur dan terus menegur Zainab, terus menegur Hafsah dengan menegur Aisyah. Pada yang masa yang sama menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi menggunakan perkataan haram. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi, adakah kamu kenapa kamu mengharamkan benda yang dihalalkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata untuk mengembirakan hati isteri kamu? Baik, tapi para ulama berbincang, ada yang menyatakan Nabi memang salah. Dan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan Nabi SAW telah memilih perkataan yang tidak tepat. Sepatutnya Nabi tidak menggunakan perkataan mengharamkan. Tapi mengharamkan itu bukan dilihat daripada haram hukum tasyri'i. Maksudnya haram hukum haram, tak. Haram tersebut adalah perkataan haram lughawi. Maksudnya macam ni. Kita dah cerita dah itu. Secara ringkas kita kata, kalau kita balik pada solat subuh weekend ya kan, selalunya kalau jumpa orang masjid, ajak pergi minum teh tarik dulu. Minum teh tarik kedai mamak apa sampai rumah pukul 9. Sepatutnya kalau sampai rumah pukul 9 ada kuliah duha sekali lah. Tapi tiba-tiba sampai ke 9. Sepatutnya dah habis kuliah subuh pukul 7.30 sampai rumah lah. Tiba-tiba sampai ke 9. Sampai orang rumah bengang. Dia pun kata apa? Bang, abang, saya haram ke abang pijak menjejakkan kaki di kedai mamak. Baik. Isteri kita apabila menyatakan haram bagi abang pijak kedai mamak, adakah haram tersebut haram hukum syar'i? Tak. Haram tersebut adalah juzuk bahasa. Abang, saya tak suka abang pergi kedai mamak. Lepas ni jangan pergi kedai mamak. Yang tu yang dimaksudkan dengan haram lughawi, haram bahasa, bukan haram tasyri'i. Maka itu di antara hujah yang diberikan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi untuk menyatakan bahawa Nabi SAW dengan sifat maksumnya, Nabi tidak membuat kesalahan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sentiasa dijaga oleh jin ataupun qarin yang telah diislamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jin yang diberikan kepada kita, qarin yang ada dengan kita adalah qarin yang mengajak kepada kekufuran, kecuali qarin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Hari ini kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya hari ini ringkas, terlalu ringkas. Cerita yang kita nak ceritakan adalah cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Baik. Dia jam sikit ni.
Baik. Surah yang kita sentuh hari ini adalah surah Al-Ahzab. Surah yang diturunkan di Madinah. Dan nama pun nama surah Al-Ahzab. Direfer kepada perang yang berlaku, iaitu perang Ahzab. Dan peperangan, tidak ada peperangan yang berlaku kecuali perang berlaku selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, surah Al-Ahzab adalah surah Madaniyah. Dan cerita ini adalah cerita yang berlaku di Madinah. Baik. Ayat yang akan kita sentuh, saya tak sentuh tafsir nah. Saya sentuh kisah. Kita ambil secara ibrahnya. Bermula daripada ayat 36 sampai ayat 39 ataupun 40. Kisah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, dengan kata lain, Allah nakkan kesempurnaan kepada Nabi, nakkan kesempurnaan kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala masuk campur di atas urusan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah kepada kita bahawa urusan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menandakan bahawa ia adalah ibrah untuk kita, bukan sekadar hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak clear? Tukar ke macam mana? Tadi dengar tak? Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu kita tengok kisah ini berlaku di antara 3 watak penting. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Zaid bin Harithah. Yang ketiga watak adalah Zainab binti Jahash. So 3 watak penting ni adalah watak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Surah Al-Ahzab ayat 36 sampai 40. Dan kalau kita tengok satu-satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut namanya dalam Al-Quran adalah pada ayat 30 pada ayat 37, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyebut nama Zaid apabila Allah kata falamma qada Zaidun minha watara. Baik. So kita nak kenal Zainab binti Jahash secara basicnya. Yang pertama, dia sebenarnya adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mak dia Umaymah binti Abdul Muttalib, iaitu mak saudara Nabi. Bermaksud dia sepupu di sebelah sebelah keluarga Abdul Muttalib, iaitu sebelah bapa dia. Maka dia Zainab binti Jahash adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah bapa dia. Dan abang dia adalah abang dia adalah Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash di antara yang memeluk Islam dan syahid di dalam perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Dan Abdullah bin Jahash di antara orang yang bersama dengan bapa saudara Nabi yang lain yang telah terkorban syahid di dalam perang Uhud, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Abdullah bin Jahash, abang kepada Zainab ni, dengan Hamzah bin Abdul Muttalib telah disemadikan di dalam liang lahat yang sama. Di dalam liang lahat yang sama ketika mana perang Uhud. Dan juga diketahui bahawa Abdullah bin Jahash di antara orang yang pergi untuk bersama dengan Zainab binti Jahash untuk pergi berhijrah ke Madinah. Baik. Dan peristiwa yang berlaku ini, Zainab binti Jahash berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku pada tahun 5 Hijrah. Berlaku pada tahun
tahun 5 Hijrah, ketika mana Nabi SAW, kalau ikutkan tahun ke-5 Hijrah, umur Nabi SAW 58 tahun. Umur Nabi SAW 58 tahun, manakala umur Zainab binti Jahash adalah berumur lebih kurang 43 tahun. Dan diketahui Zainab binti Jahash di antara wanita yang dipuji banyak oleh Nabi SAW, juga dipuji oleh yang kita cerita tadi, yang buat komplot sendiri, kan, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, juga memuji Zainab binti Jahash, menyatakan bahawa Zainab binti Jahash di antara wanita yang mutawadha', yang sangat tawadhu', yang suka memberikan sedekah. Sehingga hari itu kita ada sebut satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan isteri-isteri baginda, di antaranya Zainab binti Jahash. Apabila isteri-isteri Nabi SAW satu hari berkumpul bersama-sama dengan Nabi SAW, tanya kepada Nabi, man asra' luhuqan ba'dak, lebih kurang macam tu hadis, atau kama qala, siapa yang selepas pada kamu mati ya Rasulullah, cerita pasal mati, dia tanya, ya Rasulullah, kalau kamu mati lepas ni, siapa yang mati paling awal lepas kamu mati? Maksud dia, orang yang hampir mati lepas Nabi SAW wafat, orang yang wafat selepas Nabi di kalangan kami, isteri-isteri ni, siapa yang mati dulu di kalangan kami? Maksud dia nak tanya, wahai Rasulullah, kami ni sayang kepada engkau ya Rasulullah, siapa yang mati awal tu beruntunglah. Seolah-olah macam kita katakan bahawa sehidup sematilah, kan? Maka itu soalan yang diberikan kepada Nabi SAW dalam kumpul ramai-ramai ni. Kemudian Nabi SAW menjawab soalan tersebut dengan memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan ni rasanya sama dengan orang Melayu, tapi hampir sama lah, tapi tak tahu orang Arab macam mana kan guna kan. Nabi SAW jawab apa? Nabi kata, orang yang akan mati selepas aku mati adalah sesiapa yang mempunyai atwalu yadaha, yang sesiapa yang mempunyai tangan yang panjang. Maka apa yang dia orang buat? Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam pergi cari dinding. Pergi buat apa kat dinding? Pergi ukur tangan siapa paling panjang. Maka dia orang ukur ramai paling panjang, tangan paling panjang adalah tangan Saudah, seorang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka katakan, Saudah, engkau mati dulu, kan? Di antara kami semua, engkau akan mati dulu. Tapi hakikatnya selepas pada kematian Nabi SAW, lebih kurang 5 tahun selepas itu, Zainab binti Jahash adalah wanita yang pertama, lebih kurang 8 tahun selepas itu, bukan 5 tahun lah, lebih kurang 8 tahun selepas itu, ketahuilah bahawa yang meninggal ataupun yang wafat selepas Nabi SAW wafat adalah Zainab binti Jahash. Maka mereka tahu apa yang Nabi perkatakan 8 tahun sebelum tu. Mereka melihat makna daripada sudut literal. Maksud dia yang panjang tangan, ukurlah tangan, kemudian kata Saudah mati dulu, kan. Persoalan tersebut terjawab apabila Zainab yang mati. Maka sahabat-sahabat Nabi, ummahatul mukminin, tahu bahawa yang dimaksudkan dengan yang panjang tangan tu apa dia? Yang paling banyak memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah gambaran yang diberikan kepada Zainab binti Jahash. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam in advance, Allah telah mengkhabarkan kepada Nabi siapa yang bakal mati dulu, tapi tak tahu bila. Dan benda tersebut Allah sendiri yang bagi tahu Nabi, dan sendiri Nabi SAW yang merakamkan yang mati dulu adalah Zainab binti Jahash. Dan ini adalah perkara ghaibiyat yang tidak diketahui oleh manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya apabila Allah bagi tahu kat Nabi SAW. Dan Zainab binti Jahash di antara wanita yang kental, sebab dia pergi perang sekali Nabi SAW. Di antara perang yang terakhir bersama dengan Nabi ialah Ghazwatul Khaybar. Maka Zainab pergi perang dalam perang Khaybar, dan pergi juga bersama dengan Nabi menjadi saksi kepada Hajjatul Wada'. Nabi
alaihi wasallam. Dan tahun 20 ataupun 21 Hijrah, khilaf sekian para ulama, meninggalnya Zainab binti Jahash. Waktu tu adalah zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Baik, itu secara ringkas cerita tentang Zainab binti Jahash. Yang mana yang sebelum tu juga kita tahu siapa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah hamba asalnya pada Nabi SAW, yang mana untuk membantu Nabi untuk mengendalikan perniagaan yang telah diusahakan oleh Khadijah binti Khuwailid, dan betapa Nabi sayang dan betapa Nabi rapatnya dengan Zaid bin Harithah. Sebelum tu kita kena faham konteks Arab jahiliah pada waktu tersebut. Sayangnya pada seorang, kita ambil jadi anak angkat. Zaman dulu dibinkan kepada nama bapa angkat tu. Maka yang bukan menjadi bangsa, yang trend tersebut adalah trend sejak masyarakat jahiliah dan diamalkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi memang menyatakan bahawa Zaid adalah bin Muhammad SAW. Maka macam mana kita boleh tahu? Sehingga kan selepas, bukan sekadar sebelum hijrah, selepas hijrah Nabi SAW masih lagi berjalan sehingga tahun 5 hijrah. Maksud dia benda tersebut nak buang tu sikit demi sikit. Dan macam mana kita boleh tahu? Ada satu riwayat Muslim yang disebut oleh Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Kunna nad'u Zaidan. Sesungguhnya kami sebelum ni sampailah tahun 5 hijrah tu, kami panggil Zaid dengan apa? Bi Zaid bin Rasulullah ataupun Zaid bin Muhammad. Dikenali sebagai dengan Zaid bin Muhammad. Maka kita ketahui bahawa waktu tu memang Zaid ni dikenali sebagai Zaid bin Muhammad. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok ayat yang pertama yang turun menyatakan dan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Ahzab. Saya tak tulis surah kat situ, no? Ayat 36. Kita katakan tadi ia adalah surah Madaniyah. Dan hari ini kita simple je, no? Wa ma kana ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayarah min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa taala kata tidaklah harus bagi seseorang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus bagi mereka untuk mempunyai pilihan yang lain, melainkan mereka kena mengikut. Maksudnya mereka tidak mempunyai hak untuk memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas lagi nyata. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat ni adalah ayat yang diturunkan kepada Zainab binti Jahash. Apabila Nabi SAW, awalnya Nabi pergi meminang Zainab binti Jahash. Dan apabila Nabi SAW meminang Zainab binti Jahash, Zainab binti Jahash ni kita kena tahu, satu, dia adalah di kalangan orang yang asyarifah. Maksud dia orang yang dimuliakan, keturunan Abdul Muttalib, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Arab Quraisy. Maka macam kita nak kahwin dengan orang bangsawan dengan rakyat biasa, lainlah satu. Yang kedua, nak kahwin Zainab ni, Nabi SAW pergi jumpa Zainab untuk kahwinkan Zainab dengan Zaid. Zaid ni asalnya siapa sebelum dibebaskan? Dia adalah hamba. Maka seorang hamba nak berkahwin dengan seorang bangsawan, kalau kita kata istilah sekarang, tak sekufu lah, kan? Payah tu. Baik. Tapi Nabi SAW pergi jumpa sepupu dia, Zainab binti Jahash, dan Nabi menyatakan bahawa aku nak kahwinkan engkau. Kemudian
Zainab binti Jahash tanya, siapa yang kau nak kahwinkan? Maka Zainab binti Jahash kata, Nabi SAW kata, aku nak kahwinkan engkau dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab tanya Nabi balik, betulkah kau nak kahwinkan aku dengan aku dengan Zaid? Kemudian Nabi SAW kata, ya betul. Zainab dia rasa tak seronok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, sebenarnya ayat ni khusus kepada Zainab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Baik, ayat ni Allah Ta'ala turunkan kepada Zainab binti Jahash kerana yang pertama, tengoklah ayat yang pertama, Allah tidak kata wa ma kana limu'minatin ataupun wa ma kanat limu'minatin. Allah turunkan dengan limu'minin. Maksud dia apa sahaja yang Nabi SAW arahkan, tak kira hang perempuan ke lelaki ke, kalau Nabi kata wajib buat, maka wajib buat. Maka ayat ini adalah umum. Umum. Walaupun ayat ini kepada Zainab binti Jahash, tetapi ia adalah gambaran umum kepada kalau arahan Nabi semua kena ikut. Maka idza qadallahu wa rasuluh, ia gambaran kepada ia adalah arahan Allah dan ia adalah arahan Nabi SAW, an yakuna lahumul khayarah, tidak diberikan pilihan untuk buat pilihan yang lain. Baik, apa hikmah penurunan ayat ini kepada Zainab binti Jahash dan kepada kita? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak memecahkan tembok apa? Tembok perbezaan, iaitu tembok perbezaan pangkat. Iaitu Allah nak memecahkan yang tu. Sebab dulunya kalau nak kahwin, orang hamba dengan hamba aja, kan? Ataupun orang bawahan dengan orang bawahan je. Kalau kita suka ke orang tu tapi orang tu mempunyai kedudukan sikit, tak boleh. Maka satu hikmah yang tu, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesiapa yang tidak taat hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan kesesatan yang jelas dan nyata. Ayat ni turun kepada Nabi SAW untuk menegur Zainab binti Jahash. Maka Zainab binti Jahash ditanya oleh Zainab binti Jahash tanya kepada Nabi SAW, hal radita li zawjan ya Rasulullah? Zainab ni tak sedar hati ke? Zainab tanya, ya Rasulullah, engkau rasa redha tak? Engkau suka tak aku kahwin dengan Zaid? Nabi kata na'am. Nabi kata na'am, aku suka. Maka oleh kerana ketakwaan Zainab kata, baik, aku terima dan aku cuba. Maka Zainab kata, idan la a'si Rasulullah faqad ankahtuhu nafsi. Maka maka dia katakan bahawa aku tidak sesekali akan melawan, akan buat maksiat, akan ingkar dengan Nabi SAW, maka aku menerima. Maka berkahwinlah mereka. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam surah Al-Ahzab juga ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5 turun sebelum tu lagi. Ayat 4 dan ayat 5 ni cerita tentang apa? Cerita tentang istilah yang dipanggil dalam Arab tabanni. Tabanni apa dia? Tabanni ni maksud dia membinkan anak angkat kepada nama dia. Maka kita kena tahu sebelum tu ayat 4 dan ayat 5 Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur, khususnya ayat 5 Allah Taala kata apa? Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Kamu panggillah ataupun kamu nisbahkanlah nama seseorang itu dengan nama bapa dia sendiri, sebab itu adalah lebih disukai dan lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW telah menukarkan Zaid bin Rasulullah ataupun bin Muhammad panggil pada nama asal. Yang itulah
juga berlaku pada tahun 5 Hijrah, sehingga kan yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Umar Al-Khattab juga menyatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahawa kami ni ma kunna nad'u Zaid bin Harisah illa Zaid bin Muhammad. Kami sebelum tu tak pernah panggil nama Zaid bin Harisah. Sehinggalah tahun 5 Hijrah turunnya wahyu ini, kami tukar daripada Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harisah. Baik. Kemudian apabila mereka berkahwin, cerita mereka berkahwin. Apabila Zaid bin Harisah berkahwin dengan Zainab, Zainab terima dengan berat hati dan Zaid pun menerima. Sebab apa? Apabila kita baca wa makana lil mu'minin wala mu'minatin tadi, bukan ayat mu'minatin tu hanya tuju kepada Zainab, cuma dan ayat mukminin tu juga tuju kepada Zaid. Maka Zaid pun menerima, Zainab pun menerima. Sebab apa? Mereka percaya itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya itu adalah kebenaran dan Nabi sendiri suka sebab ia adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka dikahwinkan. Tetapi dalam perkahwinan ni yang kata sahabat Nabi ni kan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga, Zaid bin Harisah, juga menemui pancarobanya. Dan perkahwinan berlangsung selama 2 tahun Hijrah, daripada tahun 5 Hijrah sampai Zulqa'dah, tak silap tahun 7 Hijrah. Dalam tempoh 2 tahun ni berlaku konflik yang cukup banyak sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala awal tadi Allah Ta'ala yang masuk campur. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Kahwinkan Zaid dengan Zainab. Maksudnya Allah Ta'ala menyokong keputusan Nabi itu. Kemudian Allah Ta'ala masuk campur lagi. Dalam urusan ni Allah Ta'ala menceritakan Nabi sebenarnya dah tahu bahawa Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsh berlaku problem yang sangat banyak. Sebab kedudukan, sebab hati dah tak suka, dan Zainab binti Jahsh rasakan dirinya lagi besar daripada Zaid bin Harisah, sehingga diceritakan dalam riwayat-riwayat yang mana seringkali Zainab binti Jahsh ni meninggikan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Zaid bin Harisah oleh kerana ada sejarah-sejarah yang lampau kan. Maka Allah mengetahui perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku di antara Zaid dan Zainab, dan Allah mengkhabarkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila bagi tahu dekat Nabi khilaf yang berlaku dalam hubungan rumah tangga mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui Al-Quran tetapi melalui wahyu direct ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka ini tidak ada penyelesaiannya, kata Allah, kecuali bittalaq, kecuali dengan talak. Maka dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas ni engkau akan berkahwin dengan Zainab. Maksud dia macam mana? Maksud dia tadi Rasulullah pergi meminang Zainab untuk Zaid. Sekarang ni tiba-tiba arahan Allah Subhanahu Taala, sebelum tu kita tahu apa yang berlaku, Allah dah membatalkan dah. Allah tak suka. Allah kata ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah dengan panggilan yang sebetulnya, bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Terbatallah yang tu. Maksudnya satu perkara di zaman jahiliah yang berlaku yang tidak dibawa ke zaman Islam, iaitu membatalkan hukum angkat ni. Baik. Kemudian waktu yang selepasnya Allah Subhanahu Taala bagi arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ni nak cerai dah, dan Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku, qada dan qadar Allah. Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa lepas ni Zaid pastinya akan refer Nabi. Apa aku nak buat? Sebab aku tak boleh settle masalah dengan Zainab. Sepatutnya Nabi bagi tahu apa? Talaq. Kan? Nabi bagi tahu apa?
ceraikan dia. Allah Ta'ala dah beritahu in advance kepada Nabi SAW perkara tersebut, apa yang bakal berlaku. Dia kata lepas ni Zainab akan diceraikan oleh Zaid. Sebab itu satu-satunya cara untuk tidak ada cara lain kecuali mereka dipisahkan. Baik, maksud itu jalan yang terakhir. Dan wahai Nabi, wahai Rasulullah, selepas ni kamu akan kahwin dengan Zainab. Kacau tak tuan-tuan? Kacau, serabut. Sebab apa serabut? Sebelum tu main dengan anak angkat tak anak angkat ni. Sebab apa? Sebab apa pentingnya nama anak angkat tidak anak angkat ni? Takut orang kata dekat Nabi, patutlah Allah membatalkan anak angkat tak anak angkat. Rupanya ada hidden agenda. Hidden agendanya ialah apa? Zaman jahiliah, walaupun anak angkat, kalau anak angkat tersebut dia mentolakkan isterinya, ayah angkat ni tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Maka apabila benda tersebut dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu itu adalah mind setting mereka sejak dulu. Bila nak ubah mind setting tu payahlah. Dan mind setting itu boleh diubah dengan cara apa? Dengan cara Nabi yang buat. Dan Nabi pun rasa, aku nak buat ni tak sanggup. Aku nak buat ni tak sanggup. Sebab apa? Aku kena kahwin dan aku akan dikahwinkan dengan Zainab binti Jahash, yang mana dia ni bekas isteri anak angkat aku. Kalau aku buat macam tu, orang akan kata kat aku macam-macam. Di antara orang yang akan kata kat aku macam-macam, yang buat fitnah, ada ramai di kalangan orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Pastinya akan menjadikan ini adalah isu yang hebat. Kita tak tahu media pada waktu tu tak ada Facebook, tak ada IG, tapi sebab dia orang punya teritori dia orang taklah besar sangat, apa-apa isu akan sampai dengan cepat. Baik, maka Nabi SAW, perkara ni Nabi seorang dia tahu. Maksudnya Nabi tak cerita dekat orang bahawa arahan Allah, lepas ni kalau Zaid datang pada aku bagi solusi satu je. Solusinya ialah mentalakkan dia. Apabila talakkan dia selepas habis iddah 3 kali suci, maka apa akan kau buat? Akan berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Tu ayat tu. Baik, maka Nabi SAW takut kepada kalam manusia. Nabi kata, macam mana ni orang munafik akan kata macam-macam ni, akan kata tazawwaja Muhammad mutallaqatu ibnahu. Muhammad berkahwin dengan bekas isteri yang ditalak oleh anak dia. Tak ada maruah Muhammad ni, hina Muhammad ni, menggunakan kedudukan dia untuk berkahwin, kan? Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala last sekali, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat seterusnya, itu ayat ni, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika wa ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakunu 'ala al-mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada mereka yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam, dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya, jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Baik, ayat ni Zaid bin Harisah datang jumpa Nabi. Zaid bin Harisah datang jumpa Nabi, dia cerita macam mana aku ada masalah dengan Zainab ni, aku tak boleh nak selesai lah. Aku rasa cara yang terbaik adalah aku kena mentalakkan dia. Maksud dia, ia adalah sama dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendakkan. Tapi Nabi SAW, Nabi suruh tahan dulu. Nabi kata apa? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Nabi kata dekat siapa ni? Nabi kata dekat Zaid, wa tukhfi fi nafsika Allah mubdih. Dan Nabi menyembunyikan
apa yang ada di dalam hati dan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Sebab apa? Sepatutnya Nabi kata apa? Sepatutnya okey, tak apa, kamu talaklah dia. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, ayat inilah ayat itab. Ayat inilah ayat teguran Allah kepada Nabi SAW. Maksud dia, ya Rasulullah, kenapa nak drag masa banyak sangat? Kan, selesaikan terus. Yang tu maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa takhshan nas wallahu ahaqqu takhsyah. Kamu sebenarnya, wahai Muhammad, kamu takut kepada cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak untuk engkau takuti. Untuk melanggar perintah Allah, sepatutnya itu yang kamu takut. Falamma qada Zaidun minha watara. Dan kemudian setelah Zaid selesai, habis kemahuan terhadap isterinya, iaitu dengan menceraikannya, kata Allah, zawwajnakaha, kami mengkahwinkan engkau dengannya, likai la yakunu 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada ataupun tidak ada keberatan ke atas orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak angkat mereka. Sebab sebelum ni menjadi satu tabu lah, tak boleh kahwin dengan bekas isteri angkat. Maka lepas pada kes ini, maka semua free, no, untuk berkahwin dengan orang yang tidak ada hubungan darah. Maksudnya boleh kahwin lah, sebab tak ada hubungan darah. Baik. Dan apabila anak-anak angkat itu telah selesai kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia drag masa, dia tak nak sebut, dia sembunyi dulu. Dan dia bagi tahu dekat Zaid, dia beritahu, engkau tahan dulu, usaha sebaik mungkin, tahan dulu supaya kamu dapat mempertahankan rumah tangga kamu. Yang tu kata Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah. Dan sesungguhnya Zaid bin Harithah dengar cakap Nabi, kan, dengar cakap Nabi. Cuma dalam isu ni ialah isu kemanusiaan. Sebab apa? Sebab dua orang terseksa. Satu, Zaid terseksa. Yang kedua, Zainab sendiri terseksa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukum ataupun pensyariatan meringankan. Allah melihat bukan sekadar perkahwinan itu sendiri, tetapi Allah dan Rasulnya melihat kepada objektif perkahwinan. Maka tujuan Nabi drag masa tu sebab apa? Nabi sebenarnya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu macam mana? Bantu turun wahyu supaya Nabi buat ni bukan Nabi buat dulu, tapi Allah Taala yang turunkan dulu wahyu baru Nabi buat. Maka itu lebih selamat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nak buat macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terus tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi nak buat macam tu? Sebab Nabi adalah Nabi. Nabi bukan manusia biasa. Kalau Nabi kena tohmah, Islam kena tohmah. Kalau Nabi kena sekian-sekian, maka nama Islam akan terpalit sekali. Nama sahabat-sahabat akan terpalit sekali. Sahabat-sahabat jenuh nak pergi menjawab. Maka bila dah jadi macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas pada tu Zaid bin Harithah telah menceraikan Zainab binti Jahsh. Dan apabila dah selesai iddah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tengok ni, falamma qada Zaidun minha watara. Apabila Zaid menceraikan, apabila dah habis dah tempoh iddah, zawwajnakaha. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kami telah mengkahwinkannya dengan engkau. Maksud kami telah mengkahwinkan engkau dengannya. Baik, kalau kita tengok kat sini, zawwajnakaha, telah mengkahwinkan ni fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni cerita tentang past tense. No? Past tense. Past tense ni maksud dia benda tu telah berlaku.
apabila bahasa Arab datang menceritakan tentang benda yang telah berlaku, contoh dia innallaha ashtara minal mu'minin, Allah Subhanahu wa taala telah membeli di kalangan orang mukminin, kan? Membeli apa? Membeli syurga. Bila kata Allah Taala telah membeli, maksud dia Allah Taala confirm siapa yang memberikan hatinya untuk Islam, maka confirm Allah Taala telah sediakan syurga baginya. Maka awak ayat ini Allah Ta'ala berikan gambaran kepada Nabi SAW, zawwajnakaha, kami telah mengkahwinkan engkau dengan Zainab. Dengan kata lain, kalau ikutkan Allah Ta'ala tak kahwinkan lagi, tapi Allah Ta'ala kata kat sini, kami akan mengkahwinkan engkau selepas habis iddah. Baik, maka ayat ini turun pada Nabi SAW, Nabi pun lega. Tapi sebelum Nabi lega, kita tengok ayat sebelum tu, apa dia? Allah dah tegur Nabi. Allah kata wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu ni lagi takut manusia, cakap-cakap manusia berbanding arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi SAW dikahwinkan dengan Zainab binti Jahash, maka kita tahu bahawa di sini satu, kita kena tahu juga macam mana proses perkahwinan tu berlaku. Yang pertama, proses perkahwinan itu berlaku tanpa saksi. Yang kedua, tanpa wali. Dengan maksud, inilah perkahwinan satu-satunya perkahwinan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan untuk Allah mengkahwinkan Nabi dengan Zainab tanpa saksi dan tanpa wali. Ayat inilah yang dibanggakan sangat oleh Zainab. Zainab cukup bangga. Dalam riwayat banyak sebut tatafakhara bi nikahiha ataupun bi zawajiha. Dia sangat berbangga dengan perkahwinan dia. Dia kata, korang semua, wahai isteri-isteri Nabi yang lain, korang dikahwinkan oleh wali-wali korang. Wali-wali kamu. Tetapi aku, sesungguhnya aku dikahwinkan oleh pemilik langit yang 7. Maka menyebabkan apa? Yang lain jealous lah. Tapi ia adalah fakta. Satu-satunya perkahwinan yang sepatutnya memang siapa tak bangga. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkahwinkan Zainab binti Jahash untuk apa? Untuk membebaskan Nabi SAW di antaranya daripada fitnah-fitnah yang tidak sepatutnya dilemparkan kepada Nabi SAW. Baik. Maka itu di antara kisah yang berlaku pada Nabi SAW. Kalau kita tengok sendiri, kalau kita tengok di sini ayat yang berlaku, apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Baik, nak tengok ni panjanglah kalau saya ambil ayat tadi Cuma saya nak ringkaskan bahawa adakah Nabi SAW buat kesalahan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita buat kesimpulan bahawa tak. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah nakkan kesempurnaan pada akhlak Nabi, nakkan kesempurnaan kepada perbuatan Nabi, nakkan kesempurnaan pada batang tubuh Nabi SAW. Maka di sini kita akan melihat beberapa perkara. Saya tak sempat nak senaraikan semuanya, saya senaraikan sebahagian saja. Baik, di antaranya arahan Nabi SAW mengkahwinkan Zaid dengan Zainab adalah atas arahan Nabi. Yang kedua, daripada kisah yang kita singkat hari ini, Nabi disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas arahan tersebut. Maksud dia, ada yang kata Nabi ni gilakan Zainab. Maka tohmahan tersebut kita tolak disebabkan ada riwayat-riwayat dan Nabi sendiri yang telah mengkahwinkan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Maka kata-kata, cerca dan fitnah yang dilemparkan ke atas Nabi SAW adalah tidak dapat diterima. Adapun Nabi SAW berkahwin, kita tengok yang ketiga, perkahwinan Zaid dengan Zainab memecah tradisi Arab Quraisy. Maksud dia ayat sebelum tu sebenarnya Nabi suruh tu dan arahan Allah Subhanahu Taala suruh tu adalah untuk memecahkan tradisi Arab Quraisy yang pada waktu tersebut melihat pada perbezaan kedudukan. Cumanya secara teorinya kita kata mudah.
Tetapi secara realitinya ia satu bentuk yang perlu kita melihat dari sudut sekufu dan tidaknya, melihat daripada pelbagai sudutnya. Maka kita katakan sini, di sana ada realiti, di sana ada harapan. Harapan semua orang nak bahagia, tapi tak semua orang dapat bahagia. Maka realitinya kita perlu melihat kepada konteks. Baik, yang keempat, Nabi meminta Zaid menyelesaikan dengan cara yang terbaik konflik di antara Zaid dan Zainab. Nabi SAW meminta dengan penuh adab, walaupun ayat pada waktu tu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala mengarahkan, maksudnya memberikan hint supaya Nabi bagi tahu dekat Zaid, ceraikanlah, settle masalah. Tapi Nabi tak bagi tahu. Nabi hold dulu, Nabi drag masa. Nabi drag masa tu bukan sebab apa? Nabi berijtihad. Ijtihad Nabi apa dia? Ijtihad ialah berhadapan dengan fitnah yang besar juga, iaitu fitnah cerca kata-kata kepada Islam. Maka Nabi drag masa. Dan keputusan Nabi buat tu betul tak? Keputusan Nabi buat betul. Salah tak? Keputusan Nabi buat tidak salah. Tu kenapa Nabi kena tegur? Kita tengok sekali nah. Baik. Nabi SAW takut kata-kata kaum munafikin dan fitnah mereka selepas arahan Allah Subhanahu Taala untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Hakikatnya, apabila ayat ni turun pada Nabi SAW untuk berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, hakikatnya fitnah tetap berlaku. Maka orang kafir Quraisy, orang kafir dan orang munafik di Madinah, orang Yahudi di Madinah, tetap memberikan kata-kata nista kepada Nabi SAW, walaupun arahan ini zawwajnakaha ni adalah perkahwinan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa dia? Wahai Muhammad, sama je. Kalau engkau nak drag masa ke, engkau tak drag masa, kalau orang nak kata, orang akan kata juga. Maka ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab arahan Allah apabila suruh kahwin, kahwinlah. Sepatutnya macam itulah, tak payahlah duk drag masa. Baik. Maka apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa ini? Yang pertama, kahwinnya Zainab dengan Zaid atas arahan Allah, dan kahwinnya Nabi SAW juga atas arahan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebahagiaan yang terbaik kepada Zainab dengan Zaid. Tetapi realitinya manusia tetap manusia, tetap ada perasaan dan ada kelemahan. Maka melihat kepada keadaan tersebut, Allah juga memberikan penyelesaian. Maksudnya Allah sendiri memberikan penyelesaiannya apa dia? Cerai, talaq. Walaupun ada hadis abghadu 'inda Allah at-talaq. Benda yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah at-talaq. Maksud tak suka itu adalah penyelesaian yang terakhir. Tapi harus tak? Diharuskan. Sekiranya dah tak boleh dah bagi consultation, dah buat suluh dan sebagainya, tak boleh juga, maka penyelesaian yang terakhir ialah at-talaq. Dan tidak melihat kepada talak ini adalah satu benda yang tabu, no? Maksud dia ia bukanlah untuk ditohmah sekiranya seseorang itu mentalak ataupun seseorang itu ditalak. Maksud dia perlu melihat kepada kes. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu secara ringkasnya cerita tentang Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isunya ialah apa? Isunya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada Nabi SAW, Nabi ni takut akan kata-kata nista. Sebab Nabi bukan takut ke atas diri Nabi, tapi Nabi takut fitnah ke atas Islam itu sendiri. So ijtihad Nabi bukan untuk diri sendiri. Ijtihad Nabi mengambil kira faktor semua sekali. Tapi Allah Ta'ala tetap menyatakan bahawa itu adalah baik tetapi tidak terbaik. Sebab Allah Ta'ala mengetahui hal yang kehadapan, apa yang bakal berlaku, dan orang kafir apa yang mereka lakukan. Dan kita tahu fitnah sangat tersebar di antara tahun 3 Hijrah sampai tahun 9 Hijrah. Kalau kita tengok peristiwa itu, saya tak ingat teguran yang keberapa,
kita bercerita tentang Za'imul Munafiqin, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, kelahiran gerakan Abdullah bin Ubay ni agak lama. Maksud dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, tetapi secara nampaknya, secara zahirnya, gerakan Abdullah bin Ubay ni bermula sebelum sebelum perang Uhud. Perang Uhud 3 Hijrah. Kan? Kita tahu perang Uhud, Abdullah bin Ubay dia telah berjaya untuk Qatim. Telah berjaya dengan Qatim beberapa rakan-rakan dia untuk withdraw last minute 300 tentera perang dalam perang Uhud. Nabi dah atur strategi cantik dah. Macam mana nak pergi perang, macam mana tentera berkudanya, macam mana tentera memanahnya, cantik dah. Engkau ambil side ni. Tiba-tiba last minute withdraw, menyebabkan apa? Menyebabkan apa yang terjadi pada perang Uhud. Itulah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hampir terbunuh dalam perang Uhud. Baik. Begitu juga bermulanya 3 Hijrah sampai bila? Sampai 9 Hijrah. Bermaksud ketika mana peristiwa ni berlaku di dalam fatrah yang Abdullah bin Ubay masih lagi ada, dan gerakan tersangat kuat untuk menekan dengan fitnah, memberikan persepsi yang buruk ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abdullah bin Ubay 3 Hijrah sampai 9 Hijrah, 6 tahun. Tapi 6 tahun ni memberikan kesan yang sangat mendalam kepada gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya rasa setakat tu, tak lama kita 9 10. Ada soalan ke tuan-tuan sekalian? Ada ni ustaz-ustaz ni, ada ni boleh jawab ni. Kalau tak ada soalan berkaitan dengan ni, mungkin ada soalan berkaitan dengan lain. Kalau saya boleh, saya jawablah. Kalau saya tak boleh, wallahu a'lam lah. Tadi ustaz ada sebut pasal apa? Pasal apa nama? Adakah Yusuf berkahwin dengan Zainab, kan? Yusuf alaihi salam berkahwin dengan Zulaikha. Wallahu taala alam. Kalau tengok pada riwayat yang menyatakan Yusuf alaihi salam, satu, kita kena melihat pada Al-Quran. Al-Quran la yadhkuru sarihan, tidak menyebut dengan secara sarih dalam Quran bahawa Nabi Yusuf alaihi salam berkahwin dengan Zulaikha. Dan Al-Quran tidak menceritakan bukan sahaja perkahwinan dengan Zulaikha, tapi Nabi Yusuf AS tidak diceritakan langsung sedetail-detail cerita Nabi Yusuf 11 ayat tu. Tak ada pun cerita tentang dia berkahwin langsung. Satu, yang tu secara umumnya. Secara khususnya, adakah dia telah berkahwin dengan Zulaikha setelah kematian Al-Aziz? Kan dia adalah isteri Imratul Aziz. Adakah dia berkahwin dengan setelah perkahwinan dia dengan Imratul Aziz, Imratul Aziz dikatakan meninggal, kemudian adakah berkahwin semula dengan Zainab binti Jahash? Saya pun tengok, walaupun kita katakan bekas Rais Ittihad Ulama Islami, iaitu Yusuf Al-Qaradawi sendiri menyatakan bahawa tidak ada dalil ataupun hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa Zulaikha telah berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada mana-mana hadis yang sahih ataupun hadis yang kuat menceritakan Nabi Nabi Yusuf alaihi salam berkahwin. Adapun riwayat daripada Ibn Ishaq refer kepada, saya tak ingat surah Yusuf ayat yang keberapa, yang Allah Subhanahu Taala menyatakan Allah akan membalas kepada mereka yang membuat kebajikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ayat tersebut diambil dan telah dikatakan telah diambil oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, diletakkan dalam kitabnya. Dia hanya menakalkan dan dia tidak memberikan apa-apa komentar, seolah-olah menyatakan Ibn Qayyim menerima riwayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya tengok kitab Ibn Qayyim tersebut, saya tak ingat, saya tengok 2 bulan lepas, sebab ada orang tanya saya berkaitan benda tersebut. Dan saya menyatakan bahawa seperti mana ulama-ulama lain katakan, kalau kita tengok kitab-kitab yang mu'tabar, kalau yang mu'asirah ni,
dalam kitab, contohnya kita ambil Tahdzib Tafsir At-Tabari, saya selalu buka, dan Tahdzib Tafsir Ibn Kathir. Dua-dua dibuat oleh Syekh kita ni, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah, dan dia cuba untuk menakalkan dan dia menyatakan tidak ada riwayat yang tidak sahih, kecuali riwayat yang sahih saja yang didatangkan. Maka dalam isu tersebut beliau pun tidak mention langsung perkahwinan itu berlaku, dan kita menyatakan bahawa memang satu Al-Quran sendiri tidak menyebut kisah tersebut. Cuma kalam Yusuf Al-Qaradawi menarik apabila dia menyatakan sebab apa Quran tak sebut. Kalau mungkin ada, mungkin kan, bila kata mungkin tapi tidak ada dalil yang kuat. Tapi kalau kata mungkin ada, pastinya sekiranya benda tersebut memberikan ibrah kepada kita, pastinya Allah akan meletakkan cerita tersebut. Sekarang ni kalau kita fokus pada adakah dia berkahwin, kalau dia berkahwin sekalipun, kalau ada berkahwin sekalipun, apakah ibrah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Yusuf Qaradawi kata Al-Quran yaqussu qissata ma fihi al-qissatu wal ibratu. Al-Quran hanya akan menceritakan kisah yang padanya ada kisah yang sepatutnya diceritakan, dan ada ibrah dan nasihat kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Saya pun taklah pandai sangat dalam bab riwayat ni, cuma saya ambil kalam yang daripada ulama yang kita boleh terima pakai. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi ke? Okey, tak clear no? Okey, dia lebih pada kedudukan. Sebab satu, kita cerita tadi Zaid bin Harisah ni adalah asalnya seorang hamba, dan dia bekerja dengan Nabi pun sebagai sebelumnya orang bawahan, dan kehidupan dia pun satu, dia memang dia orang yang miskin, dan tapi walaupun begitu Zainab ni dianggap sebagai ummul masakin. Dia ni adalah ibu-ibu kepada orang-orang miskin. Tu yang kata walaupun dia suka tolong orang miskin, tetapi oleh kerana hati dia, ia soal hati kan, soal hati dia dengan Zaid dah tak leh dah kan. Maka dia kata aku dah tak ada hati dah dengan hang, walaupun macam mana dia buat tapi dah tak ada hati. Maka akhirnya terpisahlah jua kan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi ke? Kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surat al-asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.